Yes, we are going to continue for part 16, our video. The demand for financial services from MNC. MNC adalah multinational corporations, and rapidly growing emerging markets promises to shape internal banking and its contribution to economic progress in the future. Jadi disebabkan oleh permintaan yang ada untuk khidmat kewangan, especially daripada syarikat-syarikat multinationals, like in Malaysia we have a lot lah, Nestle, Honda kan, Toyota dan sebagainya. So this kind of companies adalah memerlukan khidmat perbankan yang ada, okay, dan disebabkan pasaran juga yang sedang berkembang pesat. So ini dapat membantu international banking untuk contribute further dalam economic progress. So a shift of trade flows and multinational production towards emerging market economies may accelerate the financial integration. Jadi disebabkan oleh perpindahan terhadap money flowing daripada multinational companies tadi, dan perkembangan pesat ekonomi yang sedia ada memicu perkembangan international banking lebih cepat, dan memicu financial integration, iaitu penyatuan kewangan antara seluruh dunia. So this could result in both increased participation in these economies by foreign banks and greater international activity by locally headquarters bank. So ini menyebabkan foreign bank ni lebih berminat untuk memasuki atau menembusi pasaran market di negara luar kan. Right, so mereka makin lama makin berkembang. And thus, bank from emerging market countries may well play an increasingly prominent part. Dapat bank di negara-negara yang di mana pasaran yang sedang berkembang ini boleh memainkan peranan, okay? Prominent part ni kita katakan sebagai peranan yang menonjol lah, kan, dalam sektor kewangan di antarabangsa. So second, the role of international banks in the global economy is closely related to that of international financial market, dan juga international bank ni juga bergantung kepada perkembangan pasaran kewangan antarabangsa seluruh dunia lah. So as they perform complementary function, both forms of financial intermediation are indispensable together with a resilient market infrastructure for the healthy functioning of the financial system. Jadi, traditional dan modern banking secara internationally ini melengkapkan each other. So, menjadi satu medium untuk pasaran antarabangsa menggunakan khidmat mereka, sama ada dari segi pembayaran wang, deposit, pinjaman wang dan sebagainya, kan. So maka sistem kewangan antarabangsa tu akan berfungsi dengan lebih baik, okay. So yang kedua, the second perspektif yang kita nak lihat dari sudut global and emerging market banking system ini adalah post-crisis of the international banking, selepas berlakunya apa-apa krisis. Okay, so the first one adalah kita akan tengok ada beberapa jenis krisis yang menyebabkan international banking ini affected sebenarnya. A lot of issues yang berlaku. Okay, so the first one, a key lesson of the recent crisis is that deregulation or a process of removing or reducing state regulations has allowed the bank's balance sheets to expand beyond the level that could be justified by sound risk assessment.
Okay, so apa yang berlaku adalah selepas berlakunya apa-apa krisis, kebiasaannya deregulation of rules ataupun penghapusan ataupun pengurangan peraturan yang sangat ketat tadi akan dikurangkan, dan ini memberi peluang kepada bank untuk increase ataupun spread dia orang punya balance sheet, spread dia orang punya business lebih jauh, okey, supaya mereka dapat mengatasi krisis yang telah berlaku sebelumnya. So the environment of low funding costs, short-sighted investment strategies, difficulties in measuring risk, and a rise in banks' leverage have increased the vulnerability of the banking and financial system. So dalam keadaan di mana kos funding agak yang lemah dan rendah, okay, strategi pelaburan jangka pendek dan kepayahan untuk mereka mengukur risiko terhadap aktiviti pinjaman bank menyebabkan both international banking ke sama ada local pun terdedah kepada bahayalah okay, di dalam sistem kewangan antarabangsa. However, the expansion of the balance sheet through higher leverage or debt is likely to have underpinned both domestic and international banking. Walau bagaimanapun, apabila bank tersebut cuba meluaskan mereka punya perdagangan untuk expand lagi dia orang punya balance sheet supaya dana yang ada lebih banyak, dapat pulangan yang lebih baik, okey, melalui memberi pinjaman ataupun debt kepada consumers, okey, dapat bantu menyokong underpin both domestic and international banking. So ini selepas krisis, bank biasanya juga cuba untuk expand further lah, supaya mereka dapat cover balik kerugian yang telah berlaku ketika krisis happen. And the indirect evidence in this respect shows that the share of foreign institution in the fast-growing bank lending to major economies was roughly constant over the last decade. So, apa yang berlaku selepas krisis? Tidak ada bukti yang kita katakan sebagai bukti yang tidak langsung lah. Ini menjadi bukti yang tidak langsung bahawa apabila international banking mengambil bahagian dalam aktiviti pinjaman bank yang sedang berkembang dalam sektor-sektor ekonomi utama, okey, tetapi walaupun begitu, selepas krisis biasanya this kind of activities like lending dan sebagainya, dia akan terus berterusan lah dan constant, remain constant. Like in the last 10 years juga sama, masih lagi mereka ini memberi pinjaman, pelbagai bentuk bantuan kewangan, pembiayaan kewangan terhadap konsumer, berterusan, masih lagi berterusan. Cuma mungkin yang berbeza adalah pendekatan mereka terhadap pembayaran balik. Mungkin interest yang dikenakan lebih tinggi dan sebagainya. Depends pada rules dan juga keadaan ekonomi semasa. As the crisis outspread, bank lending contracted both domestically and internationally. So apabila krisis mula merebak, biasanya bank lending, pinjaman bank itu tadi akan menguncup. Kan kita katakan sebagai makin ketat, makin kurang memberi pinjaman secara domestik ataupun antarabangsa. Mungkin apa yang berlaku adalah mereka cuba berhati-hati supaya tidak mengalami kerugian pada masa hadapan lah. Seperti apa yang berlaku like moratorium sekarang kan, it's actually affect the banks, pulangan bank tu juga sebenarnya terjejas okay, secara praktikalnya, right? Sebab mereka mengenakan dikenakan moratorium kan by the government, but
walaupun mereka akan dapat balik bayaran pinjaman tersebut, tetapi for the 6 month tu agak terjejas lah untuk pihak bank, okay, dari segi kos dan sebagainya. The policy lessons to be drawn from this contraction depend crucially on the extent to which it was driven by supply or by demand factors in the open market. So, bila berlaku contraction ataupun pengurangan ni, juga sebenarnya bergantung kepada demand atau supply oleh consumer dalam pasaran lah, kan, dan juga tahap mereka untuk meluluskan pinjaman tersebut dan sebagainya. Kalau bank lebih berhati-hati, so berlaku contraction dekat situ, okay. So the drop in the credit demand from both the corporate sector and household has been a direct sign of the financial crisis. Dan apabila berlaku kejatuhan ataupun kurangnya consumers apply for the loan, apply for the credit, sama ada daripada local atau consumers ataupun corporate sector, ini menunjukkan tanda-tanda, okay, bahawa financial crisis sedang berlaku. And of course, the demand for trade credit, for instance, declined dramatically against the backdrop of shrinking world exports and falling commodity prices. So during the crisis, biasanya trade credit juga menampakkan pengurangan untuk permintaan terhadap trade credit dikatakan juga semakin berkurang lah, kan. Tambahan pula disebabkan aktiviti world export dan import juga mungkin terjejas, dan kejatuhan komoditi juga terjejas, kan. So trade credit ni merupakan yang you belajar dalam international trade, kan. So merupakan commercial financing yang mana customer diberikan kemudahan untuk membeli ataupun mengimport barangan tersebut dan bayar kepada supplier pada tarikh yang dijanjikan. Maknanya boleh ambil dulu barang dan bayar kemudian. Itu yang kita panggil trade credit ni, yang you already learn in the international trading. Right, so there's a lot of scheme dalam trade credit. Ada beberapa jenis, but if during the crisis, biasa demand untuk trade credit pun akan jatuh, disebabkan aktiviti import export juga biasanya menghadapi masalah. So in 2009, the weak merger and acquisition activity, M&A, refers to merger and acquisition activity, resulted in the lowest fourth quarter syndicated loan issuance since 2003. So during the crisis, it start from 2007 and 2008, banyak syarikat yang terpaksa kita merge lah, company atau perusahaan yang ataupun corporate institution yang terpaksa merge together. Dan bank juga berlaku keadaan yang sama, dan ini menyebabkan progress untuk ataupun kerjasama antara this bank untuk isu syndicated loan mula berkurangan selepas krisis. And at the same time, also there is evidence that the balance sheet difficulties of international bank have acted as a supply side constraint on international banking activity. Dalam masa yang sama, ada bukti menunjukkan bahawa kesukaran untuk bank, international bank ni mengembangkan dia orang punya balance sheet, dia orang punya funding, kan. Maknanya di sini dihalangi lah, terhalang lah, kan, oleh pelbagai faktor, especially during the crisis. So ini menyebabkan aktiviti bank juga makin lemah sikit lah compare to previously.